Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua murid 5 excellent? Ustaz harap semua jangan sihat dan baik di rumah. Okey. Pada kali ini kita akan belajar bidang jawi. Okey, jawi. Buku teks Pendidikan Islam muka surat 58. Okey. Buku teks Pendidikan Islam muka surat 58 di bawah tajuk Seni Khat Warisan Kita. Seni Khat Warisan Bangsa. Okey. Untuk maklumat semua, khat ni satu seni tulisan yang tak boleh, memang seni khat ni ada dalam salah satu ilmu dalam bidang jawi. Okey. Dalam konteks ni, selamat datang adik-adik ke karnival tulisan khat peringkat kebangsaan. Subhanallah, cantik sungguh tulisan-tulisan khat ini. Bolehkah kami mempelajarinya? Tentulah dik. Sesiapa saja boleh mempelajarinya asalkan ada minat dan kesungguhan. Okey. Tajuk kita berkenaan dengan ilmu khat. Okey. Okey, buka buku teks muka surat 59. Okey, buka muka 9. Ini sebahagian daripada peralatan menulis khat tradisi dan moden. Okey, hari ini kita nak belajar peralatan yang digunakan untuk menulis khat. Okey. Khat ni ada dua jenis alatan. Yang pertama, alatan tradisi. Tradisi ni alatan klasik yang digunakan zaman dulu. Dan yang kedua, alatan moden. Alatan ni yang guna zaman sekarang, yang lagi canggih. Untuk zaman dulu, alatan tradisi yang pertama ialah batang ijuk. Batang ijuk. Ijuk ni adalah sejenis pokok. Kamu boleh lihat kat sini. Okey. Sekejap. Bagaimana nak zoom? Tak boleh nak zoom. Okey. Tak zoom sikit. Okey, ni. Pokok dia ni pokok ijuk. Dia gunakan batang dia ataupun pelepah dia tu. Dijadikan sebagai alatan untuk menulis. Dicelupkan dalam dakwat dan ditulis khat. Zaman dicelup. Tulis belah habis dakwat tu celup. Tulis, celup. Tulis. Ijuk. Okey. Batang ijuk. Yang kedua, buluh. Dia menggunakan batang buluh. Batang buluh tu dipotong, dibuat bentuk seperti ini. Dipotong rencong. Lepas tu dicelup dalam dakwat, kemudian ditulis. Gunakan batang buluh. Buluh. Yang ketiga, batang resam. Resam ni sini pokok juga. Pokok ni pokok deak. Okey, pokok deak. Dan dipotong dia punya batang dan digunakan sebagai, menggantikan pensil. Dicelup dalam dakwat dan ditulis. Ini adalah alatan tradisi yang digunakan zaman dahulu. Kita pergi pula kepada alatan moden yang digunakan pada zaman sekarang. Yang pertama sekali, kita boleh gunakan pen. Untuk pen ni, untuk menulis khat, kita gunakan pen yang berbentuk, bukan pen mata bulat, tapi mata nipis tu. Yang berbentuk nipis. Bukan pen mata bulat lah. Kalau di kedai kamu boleh beli, dekat pen marker tu dia tulis 509. Yang 509 tu dia mata pen dia macam ni. Dia nipis. Bukan jenis mata bulat. Kalau mata bulat, kalau kamu pergi beli di kedai, pen marker dia 500. Dia tulis kat situ 500. Kita cari yang 509. Okey. Ataupun boleh juga guna pen kaligrafi. Di kedai pun ada kat sini. Di kedai pun ada jual. Dia dah ikut saiz mata pen tu lah. Ada yang 4.0, 3.0, 2.0. 2.0 ni dia punya ketebalan dia inci dia tu kan. Ketebalan sentimeter dia. Lagi besar. Kalau lagi besar dia punya point-point ni, maksudnya mata dia lagi besar, tulisan akan jadi lebih besar. Okey. Kalau selain daripada guna pen kaligrafi ini, kita boleh juga menggunakan pensel khat. Untuk pensel khat ni ada teknik untuk cara kita nak potong bagi bentuk macam ini. Kalau kamu pergi di kedai hardware, ada satu batang pensel yang bukan bentuk bulat, bentuk nipis tu. Itu pun boleh gunakan untuk jadikan pensel khat. Cuma kadang dia punya kena cari mata yang tulisan dia terang. Kadang dia punya mata dia tu tak berapa terang, tu tak cantik. Khat ni kita kena cari yang warna dia tu gelap. Tulisan tu gelap lagi cantik, kita kena tulis khat.
Ataupun boleh guna gunakan pensel bulat. Untuk pensel bulat ni, cara potong dia kamu kena potong bagi nipis dan dipotong serong. Macam ni. Kalau okey. Dan di bawah ni boleh juga di bawah ni dia tunjukkan cara untuk memotong pensel, nak asah pensel nak jadikan pensel khat. Okey. Ni cara asah kat bawah ni. Dia gunakan alatan pemotong mata pisau dengan kertas. Ni kertas pasir. Kalau guna kertas biasa pun boleh juga. Okey. Pertama sekali kamu ambil pensel dan dipotong nipis. Okey. Dipotong nipis. Bila dipotong menjadi nipis, kemudian mata tu potong nipis, lepas tu mata tu diserongkan, dia punya mata pensel tu dipotong begini nipis macam tu. Kemudian kita letak di kertas hitam ni. Kertas hitam ni sebagai kita nak bagi ratakan permukaan mata pensel tu, nak bagi rata. Lepas tu kita tarik macam tu, senang kita nak tulis. Okey. Kalau dalam kelas boleh Ustaz nak tunjukkan cara nak potong tu, tapi kalau secara online ni memang susah lah. Jadi inilah dia peralatan yang digunakan untuk menulis khat. Okey. Muka surat 60. Teknik asas penulisan khat nasakh. Okey. Cara duduk dan kedudukan kertas dada menghadap ke meja 180 darjah. 180 darjah ni macam ni duduk tegak macam tu. Duduk tegak begitu. Ni kertas untuk kita menulis kod di atas meja tegak. Yang pertama, pen dipegang selari dengan kedudukan kertas 90 darjah. Jadi macam contoh ini Ustaz gunakan pen begitu. Memang begitu. Jangan begitu. Itu tak boleh begitu menyiram. Okey. Senang pokok kamu nak tulis. Contoh kamu nak tulis Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Gitu. Yang kedua, macam ni lah gambar ni. Okey. Pastikan mata ni rapat dengan pensel. Kalau dalam kelas senang saya nak tunjukkan, tapi secara ni memang susah lah. Yang kedua, keseluruhan mata pen menyentuh kertas. Pastikan sentuh kertas. Jangan terangkat macam tu. Kena sentuh bagi habis. Ni, tengok kat sini, dia sentuh bagi habis. Dari mata yang ujung ni sampai ke ujung sini, sentuh kertas. Okey. Yang ketiga, pen dipegang dengan kadar 1,5 inci dari awal mata pen. Maksudnya, jangan kita pegang pen terlampau di ujung sangat. Contoh ni pen, jangan di ujung sangat. Ujung macam ni tak boleh. Ujung macam ni tak boleh. Kita ambil sikit, 1/2 inci macam tu. Jarak sikit. Kita macam ni, okey boleh. Baru boleh senang kamu nak tulis. Kalau ujung di sini pun susah nak tulis. Bagaimana kamu nak tulis ujung ni? Susah nanti kamu nak bentukkan tulisan tu. Caranya di sini sahaja untuk kamu nak tulis. Dengan begini, 1/2 inci. Okey. Okey, dan ini adalah bentuk-bentuk tulisan huruf untuk tulisan khat. Dia ada banyak jenis. Yang pertama huruf menegak. Huruf menegak seperti alif, kaf dengan lam. Huruf mendatar. Yang mendatar ni yang rata macam tu. Seperti huruf ba, ta, sa, fa dengan pa. Yang ketiga huruf melengkung. Seperti huruf nun yang melengkung begitu. Nun, nya, qaf dengan ya. Kemudian huruf separuh bulatan. Separuh bulatan ni dia bukan bentuk bulatan penuh. Separuh saja. Seperti huruf jim, ha, kha, ca, ain, ghin dengan nga. Okey. Dia bentuk-bentuk tulisan dia ada ukuran dia lah. Kadang-kadang ukuran ni panjang berapa, pendeknya berapa. Kemudian huruf berekor. Huruf berekor seperti huruf ra, zai, waw dengan va. Panjang ke bawah begitu. Okey. Dan huruf yang bergigi seperti huruf sin dengan shin. Gigi dia letak macam tu. Okey. Kamu boleh tengok kat sini. Okey. Okey. Oleh kerana susah Ustaz nak tunjukkan kamu cara dalam menulis kod, kamu boleh tengok dalam internet.
Bagaimana cara untuk penulisan khot yang sebenar? Okey, boleh tengok dalam YouTube pun ada. Okey, kamu boleh cari sendiri. Okey, kalau dalam kelas senang Ustaz nak tunjuk, tapi dalam online ni memang susah lah. Bagaimana kamu boleh cek dalam Google, cek dalam Google, apa yang kalau kamu nak tahu lebih mendalam mengenai batang ijuk ni apa, batang resam ni apa, mungkin ada di antara kita yang tak pernah mendengar sebab ini tradisi yang lama. Pokok ni mungkin juga sekarang ni mungkin payah nak jumpa lah. Sebab sekarang banyak orang gunakan pen. Okey, pen pensil khat. Dan nak dimudahkan, kamu boleh cari pen atau pensil khat ni di kedai pun boleh. Pen je lah. Kalau pensil kena buat sendiri. Okey. Ustaz nasihatkan kamu untuk kamu belajar khat, boleh pergi ke kedai untuk membeli pen khat ni, pen kaligrafi ni. Tapi sekarang ni PKP fasa pertama, kedai bahagian alat tulis ni belum buka lagi. Masih ditutup. Nanti kalau dah buka, boleh pergi beli. Boleh cuba sendiri. Terutama sekali kalau di antara kamu yang pandai melukis, yang ada seni untuk melukis tu, boleh cuba yang ini. Okey. Okay. Yang mana-mana yang minat menulis lah. Okey. Dan kalau kamu rajin, boleh juga scan QR code kat sini untuk tahu lebih lanjut mengenai dengan khat. Okey. Dan untuk khat ni ada pelbagai jenis. Ada khat nasakh, khat biqa'ah, khat sulus, khat kufi, khat diwani, khat diwani jali, ada macam-macam jenis. Okey. Untuk asas, kita mungkin boleh belajar dulu khat nasakh dengan khat biqa'ah. Okey. Okey, bentuk-bentuk dia. Okey. Tapi yang penting sekarang ni kita nak fokuskan ni. Yang muka surat 59. QR code pun ada kat sini. Boleh kalau kamu nak rujuk, nak tahu yang lebih mendalam. Okey, keadaan khat. Dan di muka surat 61 ni contohnya tulisan khat yang boleh kamu cuba buat latihan. Okey. Saya nak tunjuk dekat sini agak susah sebab cara online ni memang susah nak tunjuk. Melainkan kamu guna kreatif sendiri, kamu cari dalam internet bagaimana cara nak menulis khat yang betul. Dia ada teknik-teknik dia. Okey. Ini kalau ni khat tulisan yang pendek-pendek, potongan pendek. Mana di muka surat 61 ni, manakala muka surat yang 62 ini potongan ayat. Contoh ini peribahasa. Sebab itu tiap agama bagaimana cara nak menulis khat. Okey. Okey, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Saya harap kamu semua boleh faham saja pembelajaran kita ni dalam keadaan sekarang kita terpaksa belajar secara online. Okey. Untuk bantuan kamu boleh rujuk dalam internet, dalam Google, dalam YouTube ada kalau nak tahu lebih lanjut mengenai alatan penulisan khat. Okey. Nanti sekolah bila dibuka semula ni, Ustaz akan tunjuk kepada kamu bagaimana cara menulis khat dengan betul. Okey. Sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Kita berjumpa dengan video yang seterusnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.